Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita sambung balik kitab kita ni Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi. Hari ini kita pergi pada topik kota dan iman dah. Hadis lah. Hadis melibatkan kota dan iman dah. Ada orang tanya Syekh ni, pada hari-hari raya di kalangan kami beredar ucapan selamat yang di bahagian atasnya terdapat gambar yang menyerupai kubur Rasulullah SAW. Ucapan selamat tapi ada kubur di atas. Nah. Sementara di bahagian bawahnya terdapat hadis Nabi SAW berbunyi, sesungguhnya imam berlindung di kota sebagaimana ular berlindung di lubang sarangnya. Itu dah gitu dah. Apakah ucapan di atas itu benar-benar hadis Nabi SAW atau merupakan hadis buatan, hadis palsu? Jika hadis itu sahih, bagaimana pandangan anda mengenai tasbih perumpamaan di atas tersebut? Bukankah mengumpamakan iman dengan ular merupakan sebuah perumpamaan yang asing yang pelik? Tak comel tak? Umpamakan ular nak iman dengan ular. Dia kata gitulah dah. Dia bahasa tak comel dah. Okay, Syekh jawab dah. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, iaitu Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, sungguhnya agama berlindung di kota sebagaimana ular berlindung di lubang sarangnya. Dia kata hadis ni sebut adalah hadis sahih yang banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Bukan hadis riwayat Bukhari saja, banyak kitab hadis lain pun. Hadis ini bukanlah hadis buatan sebagaimana sangkaan saudara penanya, bukan hadis palsu dah. Adapun kata ya'rizu artinya ialah berkumpul dan bergabung sebahagian dengan sebahagian lain. Jadinya masuk iman lebih mendalam, lebih dalamnya ialah bukan sekadar kata berlindung dah, maksudnya berkumpul dan bergabung sebahagian dengan sebahagian lain. Gitulah maksudnya ya'rizu dalam hadis tersebut dah. Sesuatu yang banyak dikenal dalam ilmu balaghah, bahawa tak kala orang-orang Arab menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, bukan bererti mereka ingin menyamakan atau menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain persis sama dalam semua hal. Bukan kita cerita email yang serupa dengan ular ni kak 100%. Email tu pun ular, kalau ular kak geli-gelemir kita kata tak. Dalam satu sudut tertentu saja kan. Oleh kerana itu mereka mengatakan bahawa tasbih penyerupaan memberikan persamaan dalam beberapa sifat saja, dan pada waktu yang sama memberikan perbezaan dalam beberapa sifat yang lain. Kerana persamaan dalam semua hal adalah sesuatu yang tidak akan ditemukan sama sekali dalam tasbih penyerupaan. Jadi kita tasbih ni dalam perkara tertentu saja, yang sifat tertentu saja, bukan semua sifat ni. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW tidak melihat persamaan di antara iman di kota dengan ular kecuali pada satu persamaan saja yang terdapat pada sifat ular, iaitu berkumpul di suatu tempat yang terbatas untuk berlindung. Jadi kumpul setempat apa-apa dia. Begitu juga iman, ia akan kumpul di satu tempat di kota orang beriman ada. Selain itu, kata ular di kalangan Arab digunakan untuk memberikan pujian dan kekaguman juga. Ada di segi keadaan orang Arab ni, ular tu masuk dipuji juga. Sebagai contoh, salah seorang penyair yang bernama Zul Isba' Al-Udwani mengatakan dalam sebuah syairnya, pembela tanah air dari serangan musuh tidak ubahnya seperti ular yang ada di tanah. Pembela tanah air itu seperti ular yang ada di tanah. Tunggu nak patut tak gitu lah, nak jaga tempat dia, kuasa dia. Pembela tanah air pun begitu juga. Tarqah bin Abd
memuji dirinya dengan berkata-katanya, saya adalah lelaki yang kurus, yang engkau ketahui sebagai lelaki yang giat. Tidak ubahnya seperti kepala ular yang bersinar. Jadi, umpama dia tu, lelaki yang bagus, kurus, bukan gemuk, malah ke apa tak, rajin kali dah. Lelaki yang rajin, kurus rajin buat kerja, macam ular yang bersinar dah. Jadi, seorang penyair yang lain pula bangga dengan keberaniannya dan mengatakan, sungguhnya aku berada di kepala musuh, di mana di bawahnya terdapat awan debu peperangan dan ular jurang. Dia ada. Situlah dia ni budak atas kepala musuh ni. Nak berani ke apa tak. Jadi kalangan Arab berlaku kebiasaan di mana mereka menggambarkan para pemimpin sebagai ular dan menyebut seorang lelaki dengan sebutan ular. Mereka menyebut ular lembah untuk orang yang pemberani dah. Mereka mengatakan ular-ular kami memakan ular-ular kamu. Artinya kuda-kuda kami mengalahkan kuda-kudamu. Mereka menyebut kuda yang tangkas dan kuat dengan ular laki-laki. Itu pamit orang Arab dah. Tempat kita ni singa tak. Rimah tempat kita nak rimah. Nak berani tak rimah habis. Cara dia ikut bangsa masing-masing. Mungkin tempat dia tu ular banyak lagi daripada rimah ke apa tak. Daripada singa. Oleh kerana itulah tidak terdapat keanehan pada tasbih dalam hadis tersebut. Tak ada aneh. Mungkin nak ayat ganah. Ular apa ganah tidak. Nak ayat tempat. Sifat yang berkumpul di satu tempat. Nak mempertahankan masing-masing lah. Kita kalau orang beriman ni. Kata iman ni. Dia kumpul di kota tu. Kota Madinah. Hal yang berkali tak. Agama tu di satu-satu tempat orang yang mempertahankan Islam. Jadi kuat lah orang Islam situ ni. Itulah. Kalau masuk hadis ni. Jadi kena orang Islam ni kena saling berkumpul, bersatu padu, saling menggamblingkan tenaga sehingga jadi kuatlah Islam dan perlawanan Islam. Gitu je maksud dia dah. Jangan hidup suku-suku dah. Mumu aku tak cara dah. Tak berbincang, tak tolong menolong dah. Saling jatuh. Jadi kuranglah gagah Islam nak. Gitulah maksud hadis ni. Okey, tanda-tanda kiamat pula. Ada tanya Nabi, tanya Syekh ni nak. Nabi SAW ditanya mengenai tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi SAW pun menjawab, jika seorang ibu telah melahirkan tuannya. Jika para pengembala unta berlaku sombong di dalam gedung. Dan pada 5 yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Gapo tak? 5. Kita baca nak. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah SWT. Sungguhnya Allah hanya pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Kami ingin mendapatkan penjelasan mengenai tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan oleh Nabi SAW di atas. Apakah juga terdapat tanda-tanda lain yang belum disebutkan di sini? Bagaimanakah pandangan anda mengenai orang yang mengatakan bahawa salah satu tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari ufuk barat? Asal itu daripada timur dan matahari terbit. Itu terbit ke barat pula. Tanda kiamat besar tu. Okey, Syekh jawab. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai tanda-tanda kiamat. Rasulullah SAW menjawab, maksudnya, iaitu ketika seorang ibu telah melahirkan tuannya. Ketika engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, miskin dan pengembala kambing, bersikap sombong dalam gedung-gedung yang besar. Pada 5 yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Gitu yang 5 ke apa tanya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Ta'ala yang mengatakan, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Mengenal. Surah Luqman ayat 34. Jadi baru Syekh Syarah. Kata-kata seorang ibu melahirkan tuannya merupakan gambaran akan sedemikian berubahnya keadaan. Sehingga perbuatan durhaka yang dilakukan seorang anak terhadap kedua orang tuanya sudah sedemikian merajalela. Di mana sampai seorang ayah takut pada anaknya tidak ubahnya seperti hamba yang takut pada tuannya. Jadi siapa tak tu. Ni banyak ke ulama syarah gitulah, tapi ada syarah lain dah. Siapa yang jadi mak dia kena jual ke apa tu satu pendapatnya lah. Hak kata-kata hak asal lah, hak biasa, tapi hak ni masuk tersiratnya lama juga ulama syarah gitulah. Iaitu anak jadi apa macam tu dah. Mak pak ikut anak, bukannya anak ikut mak pak dah. Jadi hamba takut ngecuk nak. Tambah-tambah goma dadah nak ni
Ikut anak. Tak ada gambar apa dah. Habis harta dah. Habiskan anak ni. Itulah contoh-contoh ibu melahirkan anak lah. Tu maksud tersirat di sebalik tu dah. Kata al-hufah adalah jamak dari kata hafin yang bererti orang yang tidak bersepatu dah. Orang tu tak ada kasut ke apa dah. Tak selipar. Tak pakai selipar dah. Kata al-urah adalah jamak dari kata al-arin yang artinya orang yang tidak berbaju dah. Tak pakai baju dah. Pakai telanjang bogel juga. Dia tak pakai baju. Kata urah ni lah. Kata alah merupakan jamak dari kata ail yang bererti orang fakir. Jadi banyak kagum. Pertama tak ada selipar sesok dia nak. Lepas tu tak ada baju, tak pakai baju sesok dia dah. Lepas tu disebut pula ail itu orang fakir dia. Kata ru'a adalah jamak dari kata ra'in yang bererti pengembala dah, ra'in ni. Pengembala kambing ni. Rakyat gitulah dia pengembala dah. Sementara kata sya'un adalah jamak dari kata syat yang bererti kambing dah. Pengembala kambing lah ni. Maksudnya orang-orang yang tak adanya tidak memiliki sesuatu apapun. Kini telah menjadi orang-orang yang kaya raya yang hidup berlebih-lebihan dalam gedungnya, dalam istana dia dah. Dalam bangunan dia. Macam-macam lah. Kata-kata pada lima yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah maksudnya adalah bahawa saat terjadinya, tepat terjadinya hari kiamat hanya diketahui oleh Allah SWT. Maksudnya tak tahu bila kiamat dah. Yang telah disebutkan dalam hadis di atas belumlah semua tanda-tanda kiamat yang ada. Kerana di samping tanda-tanda itu terdapat banyak lagi tanda-tanda kiamat yang dibicarakan oleh para ulama secara lebih mendalam. Mereka mengatakan bahawa sebahagian dari tanda tersebut adalah termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Bagus tak? Hak sana ni. Tanda kiamat kecil bagus secara tu dah. Dan sebahagian lagi adalah tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda besar kiamat. Terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang sahih yang menyebutkan sejumlah tanda-tanda kiamat yang lain. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya tidak akan datang kiamat hinggalah muncul seorang lelaki dari suku Qatan yang mengiring manusia dengan tongkatnya. So, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga pinggul-pinggul komunitas Daus bergoyang-goyang di sekitar berhala Zulkhalsah. Dekat kiamat ni akan berlaku satu syirik yang sangat berat. Siapa kau? Ada berhala Zulkhalsah dia panggil dia. Siapa tak tu? Lepas tu kata Nabi tak takut syirik tu. Macam-macam ulama syarah lah ada. Antaranya Nabi cerita Nabi tidak takut pada sahabat ada hidup sama dia tu je. Sahabat-sahabat Nabi tu tak mungkin dia buat syirik macam orang musyrikin. Sahabat-sahabat dia bahagia syirik ni tu. Tapi masalah dia bab dunia dia. Masalah bab dunia ni ada jugalah dengan sahabat ni. Berebut-berebut lah. Wallahu a'lam lah. Kita bersangka baik pada sahabat ni kerana dia pembawa agama. Tapi benda tu kalau kenapa di antara sahabat yang kurang iman ataupun munafik pun mungkin juga dah. Di kalangan kuasa yang Nabi kecek. Bukannya di zaman akhir zaman apa ni, pas zaman kita kemungkinan tetap berlaku ikut syirik. Sebab Nabi banyak hadis-hadis lain duk cerita pasal jangan syirik. Kalau Nabi kata jangan syirik tanpa perlu tak takut, tak payah royak, tak payah pesan dak berkali-kali. Bahkan dekat nak mati lala tu, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat tu, Nabi mengingatkan tentang kubur dak. Jangan laknat kubur ke buat kubur, macam-macam lah Nabi mengingatkan tentang perkara syiriknya. Jadi ni dekat kiamat ni berlaku pula dah benda hak tak logik itu berhala Zulkhalsah dah. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya tidak akan datang hari kiamat hinggalah muncul api di Hijaz, di negara Arab lah, Arab Saudi ni, yang memerangi leher-leher unta di kota Basra, iaitu sebuah kota di daerah Syam. Masuk ada ada ulama ipah secara tersirat bukan tersurat gitu kan. Tak tahulah. Ada kata api tu minyak lah. Wallahu a'lam lah. Jadi tu maksudnya muncul api di Hijaz menerangi leher-leher unta di kota Basrah. Mungkin masuk tersirat bukan tersuratnya. Jadi kena ulama yang mendakik yang dalil lah boleh faham balik dah. Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadis yang mengatakan bahawa sebahagian tanda kiamat adalah begitu banyaknya harta dan fitnah yang meliputi umat. Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang mengatakan tidak akan datang hari kiamat hingga seorang lelaki melewati di depan kubur lelaki yang lain dan berkata, alangkah bahagianya sekiranya aku menempati tempatnya. Itu dikatakannya kerana sudah semedihkan bermaharaja dan bencana. Jadi bencana tak tahulah bencana perang ke bencana alam ke, sehingga kau berasa oh baik aku ni mati dulu sebelum aku menghadapi satu bencana yang begitu dahsyatnya. Tapi
bohong lah. Tak usah bunuh diri dah. Dah susah punya susah setengah mana tak tahu bunuh diri lah, kecuali orang hak betul yang memang dia terlajak tertekan hak tu mental illness dah. Sakit jiwa ke apa tu nak kira lah. Tapi nak begini secara biasa orang akan tetap bersabar, tidak mahu bunuh diri lah dah. Itu kebiasaan manusia yang normal lah. Okey. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikatakan kiamat tidak akan menimpa kecuali terhadap manusia-manusia yang paling jahat. Kiamat betul ni tak akan menimpa kecuali manusia paling jahat. Tak ada orang juruh dah. Baru kiamat betul-betul berlaku dah. Jadi lambat lagi lah, tidak semestinya zaman orang ramai lagi orang alim ni. Muslim dan Tirmizi telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak akan datang hari kiamat hingga kaum muslim berperang dengan kaum Yahudi. Perang yang besar-besar ya. Sehingga tak kala seorang Yahudi bersembunyi di belakang batu atau pohon, maka batu atau pohon tersebut memberitahukan, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini adalah orang Yahudi yang bersembunyi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Sampai tahap itulah. Sampai ke pohon, pokok ke apa pun royak. Tak tahulah. Mungkin maksud tersirat juga hadis Nabi ni. Mungkin maksud tu. Sehingga kita boleh tahu dah. Kecuali pohon gharqad. Pohon gharqad tu lah orang Yahudi lah ni ditanam begitu banyak di Palestin tu lah. Di kata tempat dia tu lah. Israel. Jadi benda ni lah ni terbukti Israel telah bangkit menguasai dunia. Zaman hadis Nabi ni dia ramai ramai beratus tahun lepas tu pun. Orang Yahudi ni ditindas. Dan orang Yahudi ni tidak ada negara pun dah. Dia tidak berkuasa dah. Dia ditindas seluruh dunia. Jadi orang Yahudi baru bangkit zaman moden ni lah. Hadis ni baru orang berasa mula. Berasa orang terfikir semula apabila 1800 lebih 1900 lebih tu kebangkitan orang Yahudi sehingga 1900 lebih menguasai dunia dah. Sebelum tu walaupun imperialisme berlaku, bukan orang Yahudi lah 100% ni. Banyaknya dia lah betul-betul putih lah. Kita kata tak zaman penjajahan dulu nak. Zaman penjajahan bangkit sebenarnya selepas, walaupun kita suka dengan Sultan Muhammad Al-Fatih mengalahkan Byzantine, Rom Byzantine, sebenarnya itulah titik kebangkitan Eropah. Lepas kalah tu kak, jadi semangat tak kelulu orang putih ni. Barulah dia semangat lalu kat jauh ni nak, lalu kat Afrika bawah ni, sampai ke Malaysia agak pun jajah. Dia bangkit itu setelah kejatuhan dia. Kejatuhan itu menyebabkan dia terus bangkit kembali. Pasal dia tu paling kuat tu. Tentera Eropah paling kuat itu Byzantine. Tapi kalah kepada Khalifah Turki Utsmani, Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Tu apabila kena gitu kat dia pun dia kena kita pergi itulah dia kena katok lah baru nak bangkit dah. Lepas tu baru kebangkitan hebat di Eropah nak. Barulah start penjajahan yang hebat lah seluruh dunia. Kita pun jangan sedap. Apabila kita menang pun kadang-kadang orang kalah ni kita lebih kuat bangkit berat kan kat kita dah. Setiap benda ni kadang-kadang orang yang kalah dia lebih bangkit lebih kuat daripada sebelum dia kalah ni. Begitu je orang nego kadang dia nongginya bankrupt tu. Masa tu dia bangkit lebih hebat daripada sebelum dia menego sebelum ni. Tu kadang perangai manusia lah. Kalau orang duduk di zon selesa dia tak bangkit kuat dah. Lepas kena enjar kat orang tu baru dia bangkit kuat dah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikatakan kiamat tidak akan menimpa kecuali terhadap manusia-manusia yang paling jahat. Tu baru kiamat betul dah. Muslim dan Tirmizi telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tak adalah kita baca pasal Yahudi dah. Okey, mungkin hadis terpanjang yang menceritakan tanda-tanda kiamat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak akan terjadi hari kiamat hingga ada dua kelompok besar yang saling berperang, di mana di antara keduanya banyak sekali yang terbunuh. Padahal dakwah mereka itu satu. Maksudnya sama-sama Islam ni. Pergi dah. Ramai pula terbunuh. Tidak akan datang hari kiamat hingga diutus banyak Dajjal. Dan jumlah mereka mendekati angka 30 Dajjal dah. Dajjal ni bukan seorang kali ikut hadis ni. Masing-masing dari Dajjal itu mengaku bahawa mereka adalah utusan Allah, Rasulullah. Tidak akan datang hari kiamat hingga ilmu dicabut dengan meninggalnya para ulama. Banyaknya gempa bumi, waktu menjadi pendek, muncul banyak fitnah dan banyak pembunuhan. Tidak akan datang hari kiamat hinggalah harta sedemikian banyak padamu. Sampai-sampai para pemilik harta sedemikian sulit untuk menemukan orang
yang mau menerima sedekahnya. Siapa tak tu lah. Duk lagi telah ni. Ada lagi susah dah. Dan ketika dia menawarkan hartanya itu kepada seorang orang yang ditawarkannya itu berkata, aku tidak ingin mengambilnya dan mengumpulkannya. Kata si belaka dah. Pasal pakat kaya belaka nak. Tidak akan datang hari kiamat hingga manusia bersikap sombong dalam gedung-gedung. Tidak akan datang hari kiamat hingga seorang lelaki lewat di hadapan kuburan lelaki yang lain dan mengatakan alangkah bahagianya sekiranya aku menempati tempatnya. Sehingga aku mati dulu sebelum dia ni. Sebelum patutnya aku dulu mati tak. Tidak menghadapi macam ni lah maksudnya. Alangkah bahagianya sekiranya aku mendapati tempatnya. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari ufuk barat. Maka tak kala manusia melihatnya, mereka pun beriman semuanya. Dia terbit matahari dari barat tu pakat beriman belaka dah. Namun pada waktu itu keimanan mereka sudah tidak berguna lagi kecuali orang yang telah beriman sebelumnya. Atau orang yang telah melakukan kebaikan dalam keimanannya. Hari kiamat akan datang tak kala dua orang lelaki telah menyebarkan bajunya. Mereka tidak saling menjualnya, tidak juga melipatnya. Hari kiamat akan datang tak kala seorang lelaki telah memeras susu untanya namun dia tidak meminumnya. Hari kiamat akan datang tak kala seorang lelaki telah memperbaiki kolamnya namun kemudian dia tidak mengairinya. Dan hari kiamat akan datang tak kala seorang telah mengangkat makanan ke mulutnya namun tidak memakannya. Bakat kanyak tu pakat semua tu pakat berhenti buat kerja masing-masing lah. Kan dahsyatnya kiamat lah. Dari hadis-hadis di atas diketahuilah bahawa orang memberikan khabar akan terbitnya matahari dari ufuk barat pada saat-saat mendekati kiamat adalah Rasulullah SAW sendiri. Yang demikian juga telah disebutkan dalam hadis-hadis yang lain juga. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Wallahu a'lam. Jadi banyaklah cerita berbahasa kiamat ni. Ya. Okey, tercela dengan dunia lah. Tercela dengan dunia. Ada orang tanya Syekh ni, apakah hadis yang dinisbahkan pada Rasulullah SAW berikut ini sahih? Sesungguhnya Allah belum pernah menciptakan makhluk yang lebih dibenci daripada dunia. Dan sesungguhnya Allah belum pernah melihat pada dunia sejak dunia diciptakan. Gitu bunyi hadis. Sahih tak sahih? Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, Al-Jami' As-Saghir fi Al-Hadis Al-Bashir Al-Nadhir. Juzuk pertama menyebutkan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Mustadrak Hakim dah. Dan tersungguhnya ini adalah hadis yang dhaif dan lemah atau lemah. Dengan begitu bukanlah termasuk hadis sahih. Jadi hadis ni tak sahih nah. Jangan duk sebut biasalah. Tambah je melampau lah. Nah, betul dia seolah membenci dunia tu lalu dah. Hadis tidak sahih dah. Perlu kita ingat bahawa terdapat beberapa hadis yang mencela dunia, namun dimasukkan dunia yang tercela dalam hadis-hadis tersebut adalah dunia yang menyibukkan manusia dari kewajipan-kewajipannya kepada Allah dan kepada manusia. Kalau ada hadis pun bukan ni lah. Hadis lain yang cerita tercela dalam dunia berbanding amal akhirat dah. Jadi hak ni maksudnya orang kalau jumpa hadis lain maksudnya bukanlah dunia semua sekali, tapi maksudnya orang yang sibuk dengan dunia sehingga dia melalaikan kewajipan-kewajipan yang telah Allah tetapkan. Iaitu dunia dipenuhi dengan syahwat dan dosa. Adapun dunia yang dipenuhi dengan ketaatan amal perbuatan baik dan menyelaraskan kewajipan di dunia dan kewajipan akhirat. Maksudnya saling lengkap melengkapi ni. Kita pun kena kerja. Kerja pun kita boleh beribadah. Boleh tenang buat ibadah. Boleh tolong beri nafkah anak bini. Jadi tidak saling bertentangan tak kerja buat kita ni tak. Bukanlah dunia yang tercela agama kalau kita ni saling lengkap melengkapi ni, urusan dunia dengan urusan akhirat. Sebaik-baiknya pijakan yang dapat kita jadikan petunjuk dalam hal ini adalah nasihat peninggalan Islam yang bijaksana yang mengajarkan kita supaya berusaha dengan baik bagi dunia kita juga, dan pada saat yang sama juga memerintahkan supaya kita beramal dengan baik untuk akhirat kita. Nasihat peninggalan Islam itu adalah mengatakan, bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Jadi semua tu kita kena serentak buat dah. Bukan pisah-pisah. Dunia benci tak secah ke dunia. Bukan juga. Kita kena buat dunia ni untuk bukan kita saja, untuk generasi akan datang dah. Tindakan kita ni dalam urusan dunia bukan untuk kita, untuk urusan masyarakat, generasi kita akan datang. Anak cucu kita ni boleh merasa jasa-jasa perjuangan kita untuk memudahkan urusan hidup kita, untuk membahagiakan hidup generasi kita. Bukan kita saja dah. Dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Bila-bila kita pun bekal kita akhirat ni, termasuk nak ibadah kita,
dan juga apa ilmu yang kita sampai kepada anak cucu kita, kita nak terus menerus berlangsung sehingga kiamat. Okey, seterusnya dalam bab keras dalam hidup. Ada orang tanya dah, satu soalan lah pada Syekh ni. Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, hiduplah kamu dengan keras kerana kenikmatan tidak akan tetap selama-lamanya. Apakah jika saya menggunakan peralatan moden seperti apa ni? TV kau, kereta kau tak? Supaya hidup menjadi mudah, berarti saya telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nasihat terdapat dalam hadis ini. Suruh hidup keras dah, bukan lembek-lembek. Okey, Syekh ni jawab. Ibn Asir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Ni kaum hadis ada, hakam kaum makna-makna hadis. Meriwayatkan bahawa perkataan itu terdapat pada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu yang dimasukkan dengan kata ihsyaw sinuna. Hiduplah kamu dengan keras. Berdasarkan yang kami pahami, hanya Allah yang lebih tahu, adalah tidak cenderung kepada kemewahan. Ia akan membiasakan seorang senang bergelimpangan dengan kelazatan dan syahwat dunia yang tentunya akan menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran. Sebagaimana juga akan menjerumuskannya kepada murka Allah SWT. Al-Quranul Karim berkata, maksudnya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentang kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Surah ayat 16. Dari situ Allah lebih mewah dulu, baru Allah suruh taat. Dia langgar perintah Allah, baru kena azabnya. Makna dari itu bukan berarti seorang manusia mesti menjauhkan dirinya dari segala kebaikan-kebaikan dunia, baik itu berupa makanan, minuman maupun pakaian. Kerana Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali memasuki masjid. Makan dan minumlah. Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Orang yang melampau ni. Lebih, makan lebih gapa mewah doa. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapakah pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat itu bagi orang yang mengetahui. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan bersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-A'raf ayat 31 hingga 33. Jadi sini jelas lah kita kata nak olehnya melampau-lampau dah. Kalau guna kesenangan hidup tidak melampau-lampau tak apa dah. Dan melampau-lampau ni keperluan kita biasa teknologi tak apa. Cuma setengah tu kita kira doa lalu kereta bawa daripada mah ni. Mah putih lah ke apa dah. Benda ni membazir lah, kereta biasa sudah dah. Nak tunjuk mewah sangat ni tak boleh lah. Makin dengan pinggir mah, gelah mah dah. Jadi benda ni telah melampau. Memang betul ada Nabi lagi haram dah. Walaupun rutin, sebab tu bukan perhiasan lagi, perhiasan rutin, tapi itu telah melampau dah. Dengan perkataannya itu, Umar bermaksud hendak membiasakan manusia untuk melakukan kewajipan-kewajipannya dan melatih dirinya untuk dapat meninggalkan sebahagian syahwat hari demi hari, sehingga nantinya dia tidak menjadi hamba dari keinginan-keinginannya dan tawanan dari berbagai macam kelazatan. Yang dengan itu dia akan menjadi lemah dan cepat patah. Kalau kita ikut again, nak pitih ni banyak kara dah. Kalau beli kereta setara ni, nak kereta besar lagi. Kalau rumah setara ni, rumah besar lagi dah. Kalau beli komputer besar ni, canggih setara ni, kita nak canggih lagi. Gitulah manusia, tak habis-habisnya dah. Kerana kehidupan ini tidaklah terus berjalan dengan keadaan yang sama. Ada kalanya pada hari ini manusia memperolehi hal-hal yang mendatangkan nikmat. Namun kemudian besok harinya kenikmatan itu hilang dari dirinya. Oleh kerana itu, jika dia tidak mendidik dirinya untuk mempunyai kemampuan bersabar dan bertahan, maka dia akan dapat melalui hidup ini dengan penuh kekuatan dan istiqamah. Kadang-kadang kena sabar lah. Hak Nabi suruh kerah tu, suruh jangan lembek dah. Hidup dengan kerah tu maksudnya hidup dengan penuh kesabaran.
mampu menahan sabar, pernah susah. Macam kita lah, kalau kita kaya setahun mana pun, kita kena latih anak kita ni tak. Anak kita kena latih. Buat kerja buat dah. Kerja, kena latih dia. Buat sesuatu hidup yang pernah kita hidup dulu. Jangan kita pernah susah, kita lah ni dah kaya, dah mewah. Anak kita tak latih, kita biar dalam hidup kemewahan. Benda ini akan merosakkan anak kita dah. Gitulah maksud hadis Nabi pun gini dah. Kita kena latih dia. Kalau anak tina kena biar dia masuk dapur, nak jatuh kena nolong. Kebun ke apa dah. Ataupun masuk korban kat. Betul-betul kita kaya, kita suruh ke masjid belakang ke. Atau benda tak comel. Hak moleknya kita sedari pergi lembu. Anak kita pun pergi lembu juga. Lepas tu berlapuh pun biar anak kita biasa lapuh dah. Barulah dia berasa hidup ni. Sebenarnya itulah nikmat hidup dah. Berasa susah sikit. Ni tak. Pakai suruh kat orang belakang. Sebenarnya dia merosakkan diri sendiri. Sebenarnya dia jiwa akan jadi kosong. Kalau tidak disibukkan dengan perkara susah sikit, manusia ni jadi jiwa kosong tak. Dia jadi mewah kat sekolah. Dan sebenarnya tidak tenang dah. Gila. Anak orang kaya, anak aja buna apa, baru mati dah. Orang anak orang kaya pun sebenarnya walaupun nampak mewah, sebenarnya dalam tidak ketenangan, tidak tenang. Sekarang perut benar. Itulah kita kena susah sikit. Sebenarnya itulah ketenangan hidup kan. Banyak artis pun tak artis nak kaya tak. Dia halah kaya tu sebenarnya dia tak tenang tak. Ramal lah. Ramal dia berasa tak tenang. Sekali cari agama juga tak. Ramal lah tak ramal. Gitu lah. Okay, benda-benda yang ditanyakan bukanlah termasuk hal yang diharamkan bagi manusia. Sebagai contoh. Apa benda lemari es ni. Sangat diperlukan oleh banyak orang yang pada masa sekarang. Ekong ke apa. Tak tahulah tak. Baik mereka yang tinggal di perkotaan maupun mereka tinggal di tempat-tempat yang jauh. Kerana lemari es ni ada dapat menjaga dan melihara makanan yang untuk jangka atau yang cukup lama. Tu. Almari es ni. Peti sejuk ni. Berapa hari. Dia peti sejuk ni perlu dah zaman dah ni. Jangan kita kata. Kita ni zuhud tak boleh beli peti sejuk. Tak boleh. Peti sejuk ni keperluan. Yang asah dah zaman dah ni. Macam dulu lah. Dulu kereta orang kaya bersikar. Kaya dah nak. Zaman tu kita dulu tak. Tok nenek kita dulu. Zaman dulu. Zaman kalau ada bersikar tu kaya. Zaman dah ni. Ada kereta buruk tu miskin lagi tak. Sebab keperluan dah. Keperluan. Ada kereta tu tapi miskin lagi. Sebabnya keperluan dah. Akad daerah lagi tu. Ada kereta tu akad daerah lagi. Bukan buat kerja ke tu. Bayar rumah sewa pun tak boleh nak. Dia zaman PKP. Jadi nak gua ni keperluan tu. Dan kita kata kena jual kereta dulu dah baru cari makan. Tak boleh gitu dah. Dia jual TV dulu dah nak cari makan baru milih kat kedai putih tak boleh dah. Pasal tu keperluan. Jadi benda tu kalau jual apa tak laku siapa nak beli lah ni nak. Jadi begitulah kita zaman lah ni keperluan dah. Makanan apa peti sejuk. Orang nak simpan makan ni memang gitu lah ni. Bukan beli usaha tanah kebu, pega lembu. Zaman dulu kering tak. Rohok lah zaman dah ni sibuk kot lain lah. Okay, alat pendingin udara pula sudah merupakan keperluan mendesak bagi orang tinggal di daerah yang berudara panas yang menyengat. Televisyen merupakan media pendidikan dan kebudayaan. Jika program-programnya benar-benar dijaga dan dijauhkan dari acara-acara yang akan merosak. Jadi kena kontrol lah. Kita tak boleh. Kita ni semangat Islam. TV teruk. Kau ni teruk lah. Yang kita kena hadapi, kita lawan lah. Kita kontrol. Kita kawal. Kalau kita stay buai habis lah. Kita tinggal lesor. Bahkan itu sebenarnya kita akan membiarkan orang lebih jahat menguasai dunia lah. Orang Islam tidak terlibat dengan perkara kebaikan, tidak kontrol TV. Tapi biarkan orang jahat. Orang artis-artis karut menguasai TV kau, menguasai media masa. Kita kalah sama lah. Kita kena ikut perkembangan semasa dan lawan. Internet. Bahaya internet kata ada ajaran sesak ke apa nak. Kita lawan lah tak. Kita buat video, kita buat laman web yang mengajar benda baik nak. Kena lawan dengan benda betul nak. Bukan salah. Bahaya lah laman ni, bahaya laman ni. Kita buat ke apa tak. Untuk lawan lah. Kita benda gitu kena faham tak. Sedangkan mobil, kereta ni merupakan alat transportasi yang sangat penting untuk menunaikan kewajipan dan memperpendekkan jarak. Tak boleh nak pergi kerja pun terpaksa naik kereta, naik kenderaan. Nak pergi atas anak sekolah semua sekarang ni benda tu jadi keperluan asah. Zaman dulu kena naik kuda ke apa. Ataupun jarak dekat-dekat lah ni dok. Memang nak kerja pun jauh dah. Kadang-kadang nak kerja ni boleh beratus kilo tak. Boleh tiap hari beratus kilo tak.
Jadi itu keperluan zaman dah ni. Tempat kita pun semakin ada lah. Dulu kalau Jepun tu biasa dah. Beratus kilo tu. Jadi duduk kapal je kerja tu. Naik kereta api 2 jam. Beratus kilo jarak. Nak pergi kerja tu. Daripada tempat yang kerja tu. Di Amerika lagi tak. Tempat jauh-jauh. Jadi tempat kita dah ada dah semakin. Tapi beratus kilo tu ada dah boleh dah. Atas dasar inilah maka kami berkeyakinan bahawa penggunaan benda-benda tersebut tidaklah diharamkan dan tidak dikategorikan menyalahi perkataan Umar. Kecuali apabila seorang menggunakannya secara berlebih-lebihan tanpa ada kepentingan nak telajuk, nak relax dah, tak boleh ada. Benda yang tak perlu tak boleh. Jika perlu gerak juga tubuh badan kita ni. Sampai semua perkara mesin keadaan tidak perlu, tak boleh ada. Keadaan perlu boleh dah. Setakat itu saja dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.